Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tengok bahagian yang paling sorry. Okey, hari ini kita akan tengok bahagian yang paling penting dalam matriks. Semua penting sebenarnya tapi ramai orang silap bahagian ni. Okey. Jadi saya akan tunjukkan dengan kamu bahagian yang paling penting iaitu apa yang kita namakan dia sebagai matriks songsang. Okey. Matriks songsang. Okey. Macam mana terhasilnya matriks songsang? Apa ciri-ciri matriks songsang? Sebelum ni, kita dah tengok macam mana kalau kita ada matriks songsang. Okey, matriks songsang katakanlah, ni ulang kaji sikitlah. Katakanlah kita ada matriks songsang, matriks A. Bila kita darabkan dengan matriks songsang dia, dia akan dapat satu matriks lain iaitu matriks identiti. Bergantung kepada berapa peringkat matriks. Okey, kita hari ini kita nak menumpukan kepada matriks songsang 2 darab 2. Ada juga matriks songsang 3 darab 3 dan seterusnya. Tapi biasanya kalau kita tengok dia mesti dalam bentuk segi 4 sama macam ni lah. Okey. So, itu matriks songsang. Yang atas kita dah test matriks songsang darab dengan matriks asal akan dapat identiti. Identiti darab dengan satu matriks akan dapat matriks tu balik. Ingat identiti satu matriks, okey 3 1 0 negatif 5. Bila darab dengan identiti dia akan dapat matriks tu balik. Okey, 3 0 1 negatif 5. Okey. Yang ini bila darab dengan ini, okey. Bila kita pindah sini dia akan jadi songsangan, dia akan dapat matriks identiti. Nantilah kita tengok balik itu. Okey. Ataupun yang ni pindah sini. Okey, kamu mesti tertanya-tanya, kenapa sebelum ni kita belajar tambah, darab dengan tolak dalam matriks tapi kita tak ada songsang. Okey, kita tak ada bahagi. Kalau ikutkan daripada notasi yang kita akan gunakan selepas ini, okey, matriks songsang inilah yang mewakili bahagi. So, matriks songsang, sekiranya kita ada satu matriks A. Okey, saya padam dulu yang ni. Okey. Sekiranya kita ada satu matriks A, matriks songsang mesti ditulis dalam keadaan ini. Okey. 1/AD tolak BC dan yang ini ada ke atas. Okey. Kamu on kamu punya mic, kamu tengok apa yang berlaku dengan A. Dan apa perubahan yang berlaku bila kita tengok ke atas ni? Okey. Okey, anyone ingin menjawab? Kedudukan dia. Kedudukan apa? Kedudukan apa? Kedudukan A dengan D Okey, berubah. A dengan D berubah. Betul. Good. Good. Okey. Apa yang berlaku dengan B dan C? Dia jadi nilai negatif. Nilai negatif. Kalau dia negatif sudah sedia? Positif. Very good. So, ini yang dia punya kedudukan lah. Dan kamu kena ingat, dia ada yang ini di bawah ini. Dan dia kata yang ni tak boleh jadi dengan kosong. Kenapa AD dan BC tolak BC tak boleh jadi dengan kosong? Sama dengan kosong. Apa yang berlaku sekiranya bawah ni kosong? 1/0. Akan jadi berapa? Cuba tekan kalkulator kamu. 1/0. Apa yang berlaku bila 1/0? Tekan kalkulator pun boleh. Nak jawab pun boleh. Matrix error. Math error. Dia tidak tertakrif. Okey, 1/0 atau bagi kosong dia akan dapat tak tertakrif. Maksudnya, nombor terlalu besar darab dengan dalam ni. Okey, bila ni kita darab masuk nanti dia akan jadi, ya Allah, besarnya nombor. Dia panggil tak tertakrif. Sama ada terlalu negatif, besar dia negatif ataupun besar dia positif. Okey, so
Jangan terkeliru dengan darab. Okey, antara yang selalu berlaku adalah orang akan keliru dengan darab. Kenapa keliru dengan darab? Sebab di sini adalah tanda apa? Ini apa ni? Tolak. Tolak. Kalau darab kita akan buat apa? Kalau darab, Tambah. kamu akan buat penambahan. Okey, so di sinilah yang berlaku. So, apa nama lain bagi AD tolak BC? Nama lain bagi AD tolak BC adalah dipanggil sebagai penentu. Penentu yang akan menentukan sama ada matriks songsang atau tidak. Sekiranya bila kita darab AD tolak BC, dia jadi sama dengan kosong. Maksudnya dia penentu dia kosong. Jadi tak ada matriks songsang sebab AD tolak BC tak boleh sama dengan kosong. Faham? Jadi AD tolak BC ni boleh sebarang nombor sama ada positif atau negatif tetapi tak boleh sama dengan kosong. Sebab kalau dia sama dengan kosong, dia akan tanya, apa ni? Dia tidak akan ada matriks identiti sebab dia tidak akan tertakrif. Boleh faham ke tidak? Jelas? Faham. Okey. Jelas. Katakanlah kita ada satu matriks dekat sini. Okey. Ingat balik rumus atas dia. Yang pertama kita ada AD tolak BC dan yang kedua kita ada ni perubahan yang ada dekat dalam ni. Katakanlah kita ada matriks B sama dengan 1, 3, 2, negatif 1. Okey. Macam mana kita nak tulis matriks identity ni? Matriks songsangan dia. Apa yang kita perlu buat adalah yang pertama apa dia? 1 per berapa? Okey, sini tentukan. Mana satu A dia? 3. A dia negatif 1. A dia berapa? Negatif 1. No, A dia 1. Ingat, tengok yang asal, okey? Okey. Okey, B dia di sini, C dia di sini dan D dia di sini. Faham? Jadi, yang rumus ini akan follow ini. Faham? Bukan follow yang sudah kena susun. Faham? Kena follow yang asal. Okey. Berapa di sini? 1 darab dengan? darab negatif 1. Negatif 1. Very good. Tolak ke tambah? Tolak berapa? 3 darab 3 dengan? C. Apa tu? 2. 2. Very good. So, sampai di sini kita akan susun dia. Okey. Di sini, apa di sini? Atas ni. Atas kiri. Negatif 1. Negatif 1. Lepas tu di sini apa dia? 1. Apa yang berlaku di sini? Jadi negatif. Dia jadi negatif. Negatif 3. Sini jadi? Negatif 2. Okey. Inilah kita punya matriks songsang. Boleh ditulis. Okey. Boleh ditulis sama ada. Okey, sekejap saya turunkan bawah ni sikit. Ni contoh yang kita akan buat nanti. Boleh ditulis sama ada. Okey. Kalau kamu tengok, dia boleh ditulis sama ada dalam bentuk. Okey, B inverse. Jadi ini 1 per berapa ni? Cuba kira. Negatif 1 tolak 6. Jadi negatif 7. Okey. Negatif 1, 3, negatif 3, negatif 2, 1. Dia boleh ditulis sama ada dalam bentuk ada di luar dia macam ni. Okey, perkali dia. Ataupun kamu boleh tulis macam ni. Kamu boleh masuk dalam, kamu darabkan dia. Iaitu 1 per 7 darab negatif 1. Jadi 1 per 7
Negatif 1/7 darab ni jadi 3/7. 1 per negatif 7 darab 2 jadi 2/7. Dan ini dapat negatif 1/7. Jadi kamu ada dua pilihan, sama ada dalam bentuk yang ini atau bentuk yang pertama atau bentuk yang kedua. Okey, boleh fahamkah? Boleh. Jelaskah? Jelas. Okey, so ini kamu punya penentu. Apa tujuan penentu? Penentu akan menentukan sama ada boleh didarab, ada matriks songsang atau tidak. Penentu tidak boleh sama dengan, yang bawah ni tidak boleh sama dengan kosong. Okey, boleh? Jelas? Okey. Jelas. Apakah Jelas. kesilapan-kesilapan yang sentiasa berlaku? Okey. Kesilapan yang sentiasa berlaku adalah orang ingat yang dalam ini sahaja songsangan. Itu kesilapan yang berlaku. Sedangkan matriks songsang mesti semua ini. Okey. Matriks songsang mesti semua ini. Faham Allah? Dia jadi macam tu. Faham? Matriks songsang mesti semua ini. Bukan yang dalam kurungan sahaja, tapi semua ini. Boleh? Saya jelaskan di sini supaya lepas ni kamu tak ada masalah. Okey? So, kita tengok contoh yang ni. Okey. Bagi setiap matrik berikut, tentukan sama ada songsangan wujud. Jika wujud, hitungkan songsangan. Ya Allah. Okey, apakah yang menentukan sama ada matrik songsangan itu wujud? Apa dia? Hello? Dengar tak ni? Bila A ditolak BC, dia bukan sama dengan kosong. Very good. Maksudnya penentu dia bukan kosong. Okey, so kita tengok yang A dulu. A songsang sama dengan 1 per. Sebelum tu tentukan dulu sini. A dia berapa di sini? 1. A, B, C, D kan? Okey, yang ini berapa ni? 1 darab dengan 8. Tolak dengan 2 darab dengan 4. Okey. Lepas tu. Okey, di sini. Okey, yang pertama ni jadi apa? 8. Lepas tu yang ni? 1. Di sini? Negatif 2. Di sini? Negatif 4. Okey. Cuba tengok. Bawah ni berapa jawapan dia? Kan kalkulator. Berapa jawapan dia? Bila kita ambil kalkulator. 1, 8. Tolak berapa? 2, 4. Okey. Tekan sama dengan. Bila kita tengok bawah ni sama dengan kosong. So yang ni ada songsangan ke tidak A ni? Tiada. Kenapa? Sebab A ditolak BC sama dengan kosong. Sebab penentu dia sama dengan kosong. Kosong. Boleh? Jelas? Boleh. Okey, so yang ni tak perlu kira lah. Okey. So kita tengok yang ni pula B. Okey, B inverse sama dengan 1 per berapa ni? 3 darab dengan 4. Tolak 5 darab dengan 2. Jangan kau tukar dia dulu mesti ikut yang atas dulu Okey.
Di atas ni berapa? Ini? 4. Ini? Di sini? 3. -5. Di sini? -2. Okey. So, jawapan dia kamu akan dapat 1 per berapa ni? 3 kali 4 dapat 12. 12 tolak 5 darab 2, 10. Tolak 10. So, di sini per berapa? 2. Very good. So, di sini ada 4, -5, -2, 3. So, ini matriks songsangan dia. Ataupun cara yang kedua kita boleh tulis. Okay, sorry. 1 per 2 darab 4. Berapa? Kita boleh darab masuk dia. 1 per 2 darab 4 dapat? 2. 2. Yang ini akan dapat -5 per 2. Yang ini akan dapat -1. Yang ini akan dapat 3 per 2. Macam mana dapat? Yang ini semua darab masuk 1 per 1. Boleh? Jelaskah? Jelas. Okay. Jelas. So, ini dulu yang kamu kena buat. Ingat, antara kesilapan-kesilapan yang sentiasa dilakukan. Yang pertama, dia abaikan yang depan ini. Okey. Kesilapan yang pertama. Yang pertama, dia abaikan penentu. Dia mengabaikan penentu. Dia ingat penentu bukan dia punya matriks. Songsangan. Tidak termasuk. Yang kedua adalah dia tersilap tambah. Okey. Dalam penentu. Okey. Ini antara kesilapan. Kesilapan. Okey. Boleh faham ke kesilapan saya ni? Okey. Yang ketiga. Apa yang dia buat adalah dia ambil yang ini, dia tukar dulu baru dia masuk dekat sini. Maksud dia, bila dia buat, okey, contohnya, dia pergi buat, ini jadi 4, 3, -5, 2. Jadi dia ambil yang ini kira AD tolak BC. Okey, yang ketiga, yang dia telah gunakan songsangan. Apa ni yang telah diubah tu, yang bahagian belakang tu. Okey. Songsangan. Nak panggil songsangan ke apa ke situ? Bukan songsangan, yang belakang ni dia letak kat dia gunakan untuk cari penentu. Boleh? Jadi si kesilapan menentukan penentu. Jadi kebanyakan pelajar silap dalam menentukan penentu. Okey, kesilapan menggunakan penentu. Sama ada dia abaikan penentu, dia ambil nilai yang salah dulu dalam mengira penentu. Okey, dan yang ketiga dia letak tambah. So, untuk memudahkan kamu tekan je kalkulator untuk kira penentu kat bawah ni. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya tak nak banyak-banyak. Untuk minggu depan kita akan pergi kepada bahagian yang paling kritikal. Okey, iaitu kita akan gunakan benda ni. Okey, gunakan songsangan ini untuk menentukan nilai dalam persamaan linear serentak. Okey, nilai X ke nilai Y ke terpulang. Okey, so itu saja daripada saya. Okeykah? Boleh faham? Okey, Faham, cikgu. cikgu. Boleh. Okey, alhamdulillah. So, jangan takut-takut. Itu sahaja daripada saya. Saya akan letak latihan ni dalam Google Classroom nanti. Okey, boleh? Dan Boleh. okey, dan kamu adalah geng yang saya sangat berharap untuk bantu bila kawan balik nanti. Dan saya rasa okey, saya nak padam dulu yang ni. Nanti saya ada nak bagi tahu sesuatu.